Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala diumumkan 10 buah negara yang paling makmur dan sejahtera di dunia, Malaysia tidak pun tersenarai. Namun usah bimbang dan khawatir kerana Malaysia berada pada kedudukan yang lebih baik berbanding negara Argentina, Panama dan Thailand. Maka untuk mengetahui di mana kedudukan Malaysia, sila dengar dengan teliti, fahami dan selami mauduk pidato yang berbunyi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, agenda utama negara. Terima kasih saudara dan saudari penggerak agenda yang dihormati Sof Kehakiman Berkarisma Teguh Saksama, Div Kehormat yang berkarisma, seterusnya warga Dewan Pencetus Negara Sejahtera dan Makmur. Warga Dewan budiman, apakah yang dimaksudkan dengan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat? Adakah dengan adik-adik mengamalkan tarian reverse secara bebas dikatakan makmur dan sejahtera? Merujuk Kamus Dewan edisi keempat, frasa kemakmuran membawa maksud keadaan yang makmur, yang mana rakyatnya hidup dalam keadaan mewah serba-serbinya, serba cukup dan tidak kurang apa-apa. Manakala frasa kesejahteraan membawa maksud keadaan sejahtera, iaitu bebas daripada kesusahan, aman sentosa dan selamat. Tahukah hadirin, terdapat beberapa indikator bagaimana kemakmuran dan kesejahteraan ini dicapai, seperti yang digariskan oleh Organisation of Economic Cooperation and Development OECD, iaitu memanfaatkan sumber alam sepenuhnya, proses perindustrian, meningkatkan taraf hidup rakyat, taraf pendidikan dan taraf kesihatan. Kita beralih pula kepada frasa agenda utama negara yang bermaksud semua kemakmuran dan kesejahteraan negara kita dijadikan sebagai fokus utama dalam setiap pelaksanaan dasar yang mencakupi 3 bidang utama: ekonomi, politik dan sosial. Menurut Profesor Miriam Budiarjo, Dekan Fakulti Ilmu Politik dan Sosial Universiti Indonesia, telah menyenaraikan 4 fungsi sesebuah negara. Yang pertama, melaksanakan pengurusan. Kedua, mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ketiga, melaksanakan pertahanan. Dan yang keempat, menegakkan keadilan. Secara kolektifnya, mauduk pidato pada hari ini menginginkan kita untuk berbicara tentang usaha-usaha kerajaan dalam mendahulukan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang merangkumi pelbagai indikator dan bidang yang utama, hadirin sekalian. Maka 4 fasa utama akan kita nilai bersama. Fasa pertama, menggali hikmah. Mari kita imbau sejarah lampau. Dasar pecah dan perintah oleh British telah mengasingkan 3 kaum utama negara ini, iaitu kaum Melayu kekal sebagai petani dan nelayan, kaum Cina kekal di kawasan bandar sebagai peniaga dan pelombong, manakala kaum India kekal di kawasan ladang sebagai penoreh getah. Justru hadir mekanisme untuk memupuk perpaduan ketiga-tiga kaum ini demi membina sebuah negara bangsa yang lebih makmur dan sejahtera, iaitu rancangan pembangunan 5 tahun yang dinamakan sebagai Rancangan Malaya Pertama. Bermula sejak 1956, usaha-usaha dilaksanakan demi memulihkan segregasi ini. Antaranya, penubuhan Lembaga Kemajuan Kampung dan Perusahaan RIDA bermatlamat untuk membangunkan bidang ekonomi di luar bandar, dan penubuhan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda yang berobjektif untuk membangunkan tanah dan pertempatan di luar bandar. Tidak cukup dengan itu, usaha murni ini diteruskan dalam rancangan Malaya kedua melalui penubuhan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama yang membantu memasarkan hasil petani, dan jawatan pembangunan kampung diwujudkan bagi memastikan keseluruhan rakyat yang berbilang kaum ini terlibat dalam pentadbiran. Hadirin dan hadirat sekalian,
setelah penubuhan Malaysia, penyatuan Sabah dan Sarawak di dalam Malaysia, rancangan Malaysia pertama, kedua dan ketiga menyambung kesinambungan usaha ini dari tahun 1966 sehinggalah tahun 1980. Penubuhan Felkra, Mardi dan Bank Pertanian telah menjadikan usaha ini untuk membangunkan ekonomi di luar bandar. Seterusnya, pelaksanaan dasar ekonomi baru telah berjaya untuk memperbetul sosioekonomi antara kaum sehinggakan jurang antara kaum berjaya kita rapatkan. Impaknya hadirin, peluang pekerjaan terbuka luas kepada semua kaum. Kemudian, prasarana dan kemudahan yang lengkap di dalam maupun di luar bandar. Dan yang paling penting, perpaduan antara kaum ini telah menjadi batu loncatan untuk memajukan ekonomi di negara kita. Justru hadirin, kadar kemiskinan telah menurun sebanyak daripada 49.3% pada tahun 1970 kepada 29.2% pada tahun 1980. Bukti jelas bagaimana fasa pertama telah saya tunjukkan. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menjadi agenda utama negara. Warga Dewan yang budiman, kita meneroka pula fasa yang kedua, meneroka ibrah. Tahukah hadirin, usaha memakmurkan dan mensejahterakan rakyat tidak pernah bernoktah. Usai rancangan Malaysia ketiga, tampuk pemerintahan telah bertukar tangan menyaksikan Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad menjadi Perdana Menteri keempat. Rancangan Malaysia keempat telah dilaksanakan untuk mencapai matlamat-matlamat jangka panjang dalam pembangunan ekonomi dan perpaduan nasional. Apakah usaha yang dilakukan oleh Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad? Usaha sulung yang beliau lakukan ialah menyebarkan hasil-hasil penyelidikan, memberikan khidmat nasihat dan perundingan serta memberikan kemudahan kredit dan pinjaman terhadap rakyat berbilang kaum di negara kita. Seterusnya, pemerkasaan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI, telah menjalankan kegiatan penyelidikan berkenaan pemprosesan barang-barang pertanian, ternakan dan perikanan sehingga membuka pelbagai peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Seterusnya hadirin, setelah 5 tahun rancangan Malaysia kelima pula mengambil alih pelaksanaan dasar di Malaysia yang menekankan strategi pertumbuhan secara sederhana dan stabil dan penekanan terhadap bidang penyelidikan dan pembangunan R&D sehingga mampu merapatkan lagi jurang antara kaum. Setelah tamat rancangan Malaysia kelima, kerajaan telah menubuhkan rancangan Malaysia keenam untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi pada tahap yang tertinggi dan menguruskannya dengan berkesan bagi mencapai pembangunan ekonomi yang seimbang. Kerjasama antara kaum pula dipererat sehingga kan dalam bidang antarabangsa ada ahli dan tokoh perniagaan dari pelbagai kaum Melayu, Cina dan juga India. Warga Dewan yang budiman, jelas terbukti fasa kedua bagaimana kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tidak pernah dipandang remeh oleh negara kita, malah dijadikan sebagai batu asas dalam pelaksanaan dasar negara. Kita teruskan dengan meneroka fasa yang ketiga, memperkukuh mahabbah. Saya ibaratkan masyarakat Malaysia seperti batang-batang mancis di dalam sebuah kotak mancis. Bayangkan, sekiranya sebatang mancis dinyalakan apinya, sudah pasti keseluruhan batang dan kotak mancis akan musnah. Begitulah bagaimana api perkaumannya mudah tercetus sekiranya tidak terbentuk, tidak terbendung. Negara kita akan musnah dan segala kejayaan yang kita kecapi turut punah. Hadirin dan hadirat sekalian, maka melalui rancangan Malaysia ketujuh,
Kepentingan sumber manusia ditekankan kepada setiap kaum dengan menambah bidang pendidikan dan latihan serta memperkaya bidang sains dan teknologi, dan peluang ini terbuka kepada semua kaum. Wa ima, pada tahun 1998 kita telah mengalami krisis ekonomi yang paling teruk. Namun dengan adanya kebijaksanaan pemimpin negara kita dan penyatuan kaum, perpaduan kaum di negara kita, krisis ekonomi ini berjaya kita tangani. Kita lihat pula, pada tahun 2001 sehingga 2010, pelaksanaan rangka rancangan jangka panjang ketiga, RJP3, yang menentukan arah pembangunan negara dalam dekad pertama abad ke-21. Dalam tempoh ini hadirin, terdapat 98 projek telah diswastakan yang terdiri daripada 47 projek sedia ada dan 51 projek baharu. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sentiasa terjamin dengan pembinaan lebuh raya, menaik taraf jalan raya, pembinaan 3 penjana kuasa elektrik di Sabah, sistem monorail dan ERL di Kuala Lumpur, dan projek bekalan air bersih terus diperluaskan. Kita pergi kepada fasa yang keempat, memperhebat siasah. Setelah beberapa gagasan, bermula tahun 2011 sehingga kini, tampuk pemerintahan negara di bawah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak. Beliau yang digelar sebagai bapa transformasi telah memperkenalkan beberapa dasar baru. Contohnya, gagasan Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, program transformasi kerajaan GTP dan model ekonomi baru MEB. Melalui rancangan Malaysia ke-10 pula, pelbagai kejayaan berjaya kita kecapi. Kemiskinan berjaya dikurangkan sebanyak 0.6%. Penyertaan kaum wanita dalam bidang kerja yang meningkat sebanyak 55%. Dan 1.8 juta pekerjaan baru diwujudkan demi kemaslahatan masyarakat Malaysia. Malaysia juga pada ketika itu berada pada kedudukan yang sangat bagus kerana keluaran dalam negara kasar pada tahap 6.2% setahun. Ini merupakan satu kejayaan oleh negara kita Malaysia dalam pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara yang membangun. Hadirin sekalian, melalui kejayaan ini, rancangan Malaysia ke-11 telah berjaya direncana pada tahun 2016 sehinggalah wawasan 2020 kita kecapi dengan bertemakan pertumbuhan berpaksikan rakyat, inklusif, kesejahteraan rakyat, modal insan, pertumbuhan hijau, infrastruktur dan inovasi produktiviti merupakan 6 teras strategiknya. Di akhirnya, marilah kita bermuhasabah agar kemakmuran dan kesejahteraan yang kita kecapi pada hari ini berkekalan dan kita tidak mahu negara kita terjejas. Maka bersatu padulah rakyat Malaysia supaya negara kita terus terjamin kemakmuran dan kesejahteraannya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila huraikan ya. Dan apa pendapat anda mengenai RMK 11? Tajuknya, apakah usaha kerajaan dalam mencapai ke arah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada hari ini? Baiklah hadirin dan hadirat sekalian. Rancangan Malaysia ke-11 telah diumumkan pada tahun 2015 dan rancangan Malaysia ke-11 ini akan dibawa dan juga direncanakan bermula tahun 2016 sehingga kita mencapai tahun 2020. Tema rancangan Malaysia ke-11 seperti yang saya katakan, pertumbuhan berpaksikan rakyat. Perkara pertama yang direncanakan oleh kerajaan ialah meningkatkan tahap inklusiviti antara rakyat dan kesaksamaan antara rakyat dipentingkan. Dalam hal ini hadirin dan hadirat sekalian, kerajaan Malaysia akan memastikan kesemua rakyat di negara kita akan mendapat
perkhidmatan dan juga akan mendapat nikmat yang sama dan dikongsi secara sama rata. Saya bagikan contoh. Pada tahun 2011 hingga 2014, saya telah mengajar di kawasan Kapit, Sarawak. Di kawasan Kapit, Sarawak, rakyat Iban di sana tidak memiliki dan tidak menikmati kemajuan seperti yang kita nikmati di kawasan-kawasan bandar. Namun hadirin, kerajaan tidak memandang remeh perkara ini. Sebanyak 90 juta ringgit telah diberikan kepada kerajaan negeri Sarawak, yang mana 90 juta ringgit itu akan digunakan untuk membina jalan raya daripada Kapit Sarawak menghubungkan ke Sibu Sarawak. Selain itu, lebuh raya Pen Borneo juga akan dibina bagi memastikan rakyat di negeri Sarawak yang mempunyai pelbagai hasil bumi, hadirin dan hadirat sekalian, akan menerima dan mengecapi kemakmuran yang sama seperti di negara kita. Selain itu, bidang pendidikan juga tidak terkecuali. Kerajaan meletakkan bidang pendidikan sebagai bidang yang paling utama untuk kita tingkatkan. Selain itu, kos sara hidup rakyat akan dibantu oleh kerajaan. Seterusnya, hadirin dan hadirat sekalian, isi pendapatan rumah akan dipastikan dan ditingkatkan dengan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan. Sebenarnya hadirin, terlalu banyak usaha kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-11 dalam kita memacu negara kita untuk mencapai wawasan 2020. Akhir sekali, saya ingin mengajak hadirin dan hadirat sekalian untuk kita berfikir dan mentafsir bagaimana usaha kita untuk membantu kerajaan mencapai wawasan 2020. Jangan kita tanyakan apa yang kerajaan dan negara boleh sumbangkan kepada kita, tetapi kita tanyakan apa yang mampu kita sumbangkan kepada negara. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.